Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada para pelajar sekalian. Kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita di dalam kursus Bahasa Arab tahap 3. Pada sesi kali ini, kita akan melihat elemen tata bahasa yang ada di dalam unit 9. Untuk makluman para pelajar sekalian, unit 9 ini dia tidak mempunyai topik khusus berkenaan dengan tata bahasa. Yang ada hanyalah beberapa latihan yang berbentuk ulang kaji berkenaan dengan elemen tata bahasa yang pernah kamu pelajari sebelum ini, sama ada pada tahap 1 ataupun pada tahap 2 ataupun pada bab-bab yang sudah kamu pelajari sebelum inilah. Okay. So, latihan yang diberikan itu adalah berbentuk mengaplikasikan topik-topik tata bahasa yang sudah kamu pelajari di dalam bentuk pembinaan ayat yang gramatis mengikut tata bahasa bahasa Arab. Okey. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita terus pergi kepada setiap latihan yang berkaitan tentang elemen tata bahasa yang ada di dalam unit 9 ini. Kita tengok terlebih dahulu latihan 9.5. Okey. Di dalam latihan 9.5 ini, kamu diminta untuk ulang semula ayat berikut dengan menggunakan perkataan yang terdapat dalam kurungan dan ubah apa yang perlu seperti dalam contoh. Jadi, dia bagi kamu contoh di sini dan dia ada bagi kamu hint. Dan berdasarkan contoh yang diberikan ini, kamu perlu jawab semua item-item soalan yang ada di sini. Okey, kita tengok apa contoh yang dia berikan dan kemudian bagaimana ayat ini dibina. Seterusnya kamu pun akan membina ayat-ayat di dalam setiap item-item soalan ini sesuai dengan contoh yang diberikan. So, tolong bagi perhatian dengan sebaiknya. So, kalau kita tengok contoh ayat yang pertama. Ayat yang pertama berbunyi la astati'u, saya. La ni adalah tidak. Ini kita belajar dalam ayat nafi, ayat nahi dan ayat isbat kan. Ini adalah ayat nafi. So, tidak astati', saya mampu. Okey. Al-hudur, hadir. Ila, ke dalam. Al-fasl, kelas. Okey. So, kalau kita tengok contoh ayat pertama ni, dia tulis ana la astati', saya tidak mampu al-hudur, hadir ke dalam kelas. Okey, dia boldkan di sini. Astati'. Okey, astati' ni apa? Astati' ni perkataan kata kerja fi'il mudhari'. Kenapa dia bold fi'il mudhari' di sini? Sebab dia mau highlight perubahan yang berlaku pada bentuk fi'il mudhari' astati' ni. Okey. Fi'il mudhari' astati' ni, okey, asal dia adalah fi'il mudhari' yastati'. Okey. Asalnya adalah fi'il mudhari' yastati' ni. Tapi dia berubah menjadi astati'. Kenapa? Sebab dia bergabung dengan kata ganti nama ana. Okey. So, kamu kena rujuk jadual perubahan fi'il mudhari' yang sudah kamu pelajari dan sudah kita bincangkan sebelum ni lah. So, ini jadual ni kamu perlu kuasai betul-betul. So, kalau kita tengok di situ, apabila fi'il mudhari' yastati' dia bergabung dengan kata ganti nama ana, maka perubahan yang berlaku adalah, kita tengok di situ, kita tengok di dalam perubahan fi'il mudhari' itu ana. Okey, kita tengok di sini ana. Apa yang berlaku? Apa perubahan yang berlaku? Di hadapan. Okey, di hadapan itu
ada apa? Di hadapan tu akan, di hadapan fi'il mudhari' ditambah alif, dan di belakang tu huruf akhir dia berbaris depan. Dan itulah yang berlaku pada fi'il astati'. Ada alif di hadapan, huruf akhir dia berbaris depan. Okey, di mana kita dapat fi'il mudhari' ini? Di perkataan dalam kurungan hujung sebelah kiri ni. Maksudnya apa? Maksudnya kamu kena gabungkan kata ganti nama yang ada di dalam kurungan sebelah kiri ini, gabungkan dia dengan fi'il mudhari' yastati' supaya kamu dapat membentuk fi'il mudhari', bentuk fi'il mudhari' yang baru. So bila kamu buat begitu, barulah kamu akan dapat membina satu ayat nafi yang lengkap. Kita tengok pula contoh ayat nafi yang kedua di bawah ni. Okay. Contoh ayat nafi yang kedua ni, dia berubah menjadi la yastati', dia tidak mampu. Ini adalah bentuk fi'il mudhari' yang bergabung dengan kata ganti nama apa? Huwa. So apabila kata ganti nama huwa bergabung dengan fi'il mudhari', dia akan membentuk yastati'. Barulah kamu dapat membentuk ayat nafi yang betul. Jadi itulah yang perlu kamu buat di dalam latihan 9.5. Okey, so contohnya latihan item soalan nombor 1 ni. Dia bagi kamu kata ganti nama hiya. So kamu akan gabungkan kata ganti nama hiya ni dengan fi'il mudhari' yastati' dan membina ayat nafi yang betul untuk dia. So, contoh kalau kita buat di sini, kita akan tulis la. Okey, macam mana bentuk fi'il mudhari' yastati' yang bergabung dengan hiya? Okey, kita tengok hiya. Mana hiya? Hiya, di sini hiya. So, apa yang akan ditambah di hadapan fi'il mudhari'? Ada ta berbaris atas. Kemudian di bahagian belakang fi'il mudhari' ada apa? Huruf akhir dia mesti berbaris depan. So kita buat apa yang perubahan berpandukan jadual ini. So kita pun tulis. Macam mana kita tulis? Kita tulis la ta berbaris atas di depan kan. Okey, kita tulislah ta. Okey, tas, tauti. Okey, huruf akhir dia mesti berbaris apa? Berbaris depan. Okey, so begitulah bentuk fi'il mudhari' yastati' apabila dia bergabung dengan kata ganti nama hiya. Dan barulah kamu salin balik perkataan yang ada di sini ni. So, tulislah al-hudur ila al-fasl. Okey, begitulah yang kamu buat sampai habis dari nombor 1 ni sampailah akhir. Okey, boleh dapat? Okey, jadi tolong siapkan latihan 9.5 ni ya. Okey, di sebelah pun ada sambungan dia. Gunakan perubahan pada fi'il mudhari' yastati'. Okey, seterusnya kita pergi kepada latihan 9.6. Okey, dalam latihan 9.6 ini dia minta kamu ulang semula ayat berikut dengan menggunakan perkataan yang terdapat dalam kurungan dan ubah apa yang perlu seperti dalam contoh. Okey, basically ini adalah soalan yang lebih kurang sama macam soalan sebelum ini. Tapi kali ini apa yang diminta kamu ubah adalah ubah bagaimana bentuk perkataan
Li'anna, okey, apabila dia bergabung dengan mana-mana kata ganti nama. KGN tu kata ganti nama. Okey. Kemudian serasikan dia dengan kamu kena serasikan dengan kata nama dengan kata nama yang datang selepas dia. Okey, kata nama selepas. Okey. Serasi dari sudut apa tu? Dari sudut berapa bilangan? Dari sudut bilangan dan apa? Jantina. Itu yang kamu kena serasikan. Okey, kita tengok contoh yang diberikan di sini ya. Contoh nombor 1 ni lah, ayat nombor 2 ni, sebab atas ni sudah ada contengan kan. So kita terus pergi kepada contoh nombor ayat di bawah nombor 2 ni. Kita tengok macam mana dia buat. First, li'annaka, yang perkataan ini. Li'annaka. Apa maksud li'annaka? Kerana awak. Li'anna ni maksudnya kerana. Ki. Ni dia guna ki ya. Ki. Awak. Awak untuk apa ni? Laki ke perempuan? Perempuan. Okey. Musyarikatun. Peserta. Bil barnamij. Program al-ijtima'i. Kemasyarakatan. Okey, kemasyarakatan. Okey, sekarang kita tengok. First, latihan ini, dia minta kamu tulis semula ayat ini dengan mengubah perkataan dengan mengubah ayat tersebut, ayat ini menggunakan perkataan-perkataan yang ada di dalam kurungan ni. So kita tengok macam mana contoh ini dimasukkan perkataan dalam kurungan, which is kata ganti nama lah. Ini semua kata ganti nama ni. Macam mana ayat ini dimasukkan di dalamnya kata ganti nama. So kita guna kata ganti nama anta. So first, kata ganti nama anta ini dia dimasukkan, dia bergabung dengan li'anna. Macam ni. Kata ganti nama KGN, kata ganti nama. Mana KGN? Kata ganti nama yang dimaksudkan di sini. Semua perkataan yang ada di dalam kurungan sebelah kiri itu. Itu semua kata ganti nama. So macam mana bentuk kata ganti nama yang bergabung dengan li'anna? Apa maksud li'anna tadi? Kerana. Okey, so bentuk perubahan kata ganti nama tu. Kalau kamu tengok di sini, kata ganti nama anta ini dia berubah menjadi apa? Anta dia berubah menjadi, bukan anta tu, Niki. Anti. Awak untuk satu orang perempuan. Awak untuk satu orang perempuan. So daripada bentuk anti, kata ganti nama ini, tiba-tiba dia berubah menjadi ki. Ini topik pelajaran mana ni? Ini adalah topik pelajaran yang kamu belajar dulu apabila berkenaan dengan kata ganti nama yang terpisah dan kata ganti nama yang bersambung. Ini semua, kalau kamu tengok apa yang terpapar di skrin ni, semua yang gelap ni, ini semua kata ganti nama terpisah. So anti tadi yang mana satu? Ni. Kemudian yang sebelah sini ni, ini semua kata ganti nama yang bersambung dengan perkataan. Perkataan apa? Sama ada dia berbentuk huruf ataupun berbentuk kata nama. So dalam konteks unit ini, unit 9 ini, li'anna di sini ni dia adalah huruf.
Ini li'anna ni dia huruf. So huruf bergabung dengan kata ganti nama. So kata ganti nama yang bergabung tu nanti daripada anta, bentuk dia yang kata ganti nama terpisah seketul macam ni, dia berubah bentuk kata ganti nama anti itu berubah menjadi bentuk kata ganti nama yang bersambung macam ni. Cuba tengok kata ganti nama anti yang terpisah ni, dia berubah menjadi ki. Kenapa dia berubah menjadi ki? Kita rujuk nota ni. Okey, kita tengok nota di sini. Kalau kita tengok anti ni bentuk kata ganti nama yang terpisah. Bentuk kata ganti nama anti ni apabila dia bersambung dengan huruf ataupun kata nama yang datang sebelum dia seperti ini, ki. So ki ni, anti dan ki ni, ini untuk berapa orang, untuk berapa orang dan jantina apa? Ini untuk satu orang perempuan. Sekarang kita kembali. Pergi kepada nomor 9. So kita akan dapati, okay. So apa perubahan yang berlaku di situ? Anti di sini dia berubah menjadi ki. So apabila kata ganti nama bergabung dengan li'anna, dia akan menjadi li'annaki. Inilah bentuk perubahan dia. Dia akan berubah menjadi ini. Okay. So itu perubahan pertama yang berlaku. Kemudian perubahan yang seterusnya apa dia? Perubahan yang seterusnya adalah kamu perlu serasikan li'annaki ini dengan kata nama selepas dia yang ini. Serasi dari sudut apa? Satu orang perempuan. Ki itu kan, ki ini kan dia adalah awak untuk satu orang perempuan. Anti ni awak untuk satu orang perempuan. Okey, jadi kena serasikan perkataan yang datang selepas dia ni. So, contoh ni dia sudah serasikan. Dia jadi musyarikatun, so satu orang perempuan. Macam mana kita tahu dia satu orang? Tengok satu orang perempuan. Tengok di hujung perkataan itu. Dia ada ta marbuta, itu tanda perempuan. Tengok berapa bilangan dia? 1. Kenapa? Sebab tidak ada tanda alif nun ataupun alif ta ataupun waw nun. Itu semua tanda mutsanna dan jamak. So ini adalah musyarikatun, ni adalah seorang perempuan. Bila kamu sudah serasikan seperti mana yang diberikan dalam contoh ini, maka betullah ayat itu. Itulah yang kamu perlu buat. Okey. So kamu kena serasikan perubahan ini. Okey, serasikan dengan kata nama selepas dia ni. So itu 3 step yang kamu perlu buat bila mau buat tugasan ini, latihan ini. Apa step yang pertama tadi itu? Kita kata step yang pertama, kamu kena gabungkan li'anna dengan kata ganti nama. Mana kata ganti nama yang kamu gabungkan dengan li'anna? Kalau contoh ni dia bagi anti itulah. So bila kamu sudah gabungkan, ubah dia menjadi bentuk yang baru, dia akan jadi macam ni lah. Macam mana kamu tahu begitu perubahan anti menjadi ki? Kamu kena rujuk balik nota yang kita sudah belajar sebelum ni. Ni kan. Okay, kemudian step yang kedua apa dia? Sudah kamu buat itu, kamu perlu serasikan. Baru step yang kedua, serasikan. Apa yang perlu diserasikan? Okay, ini dengan perkataan selepas dia, kata nama selepas dia. Dari sudut apa mau diserasikan? Dari sudut bilangan dan dari sudut jantina
Bila sudah kamu ubah, serasikan dia macam ni, dan barulah ayat ini betul. Itu yang kamu perlu buat lah. Okay, so saya harap kamu jelas dan faham apa yang perlu dibuat. Kita buat satu contoh. Okay, kita buat contoh soalan pertama ini. Okay, kita buat soalan pertama. Mana kata ganti nama yang dia mau ubah di sini? Kata ganti nama dia adalah hiya. Okay, bila hiya, first step yang kita perlu buat, apa dia? Gabungkan li'anna. Untuk kita buat ayat seperti ini, apa yang kita perlu buat? Ini step dia. Step yang pertama, gabungkan kata ganti nama dengan li'anna. So, dia akan dapat macam mana? Cek dulu. Hiya, kalau kita cek dalam jadual tu, macam mana bentuk hiya? Okey, ini hiya. So, dia akan berubah menjadi ha. Di hujung perkataan kena tambah ha. So, kita akan dapat macam ni lah. Li anna ha. Macam tu. Kita ubah sudah dia. So, sekarang hiya dia sudah jadi ha macam ni. Okey, kemudian apa kita perlu buat? Serasikan. Serasikan ini dengan perkataan selepas dia. Apa perkataan selepas dia? Inilah. Serasikan dia. Okey, untuk kita serasikan dari aspek bilangan dan jantina, kita akan tentukan hiya ni untuk berapa bilangan dia, lelaki ataupun perempuan. So, bilangan hiya adalah 1. Jantina dia adalah perempuan. So, 1 perempuan. So, cuba bina, bentukkan kata nama ini supaya dia sesuai dengan bentuk 1 orang perempuan. So, kita akan dapat bentuk yang samalah dengan musyarikatun tu, kekalkan dia macam tu. Sebab itu sendiri pun sudah bentuk untuk 1 orang perempuan. Kita tulislah macam tu. Bila kita buat macam ni, betul lah jawapan. Kemudian yang perkataan seterusnya, kita tulis je lah. Kita copy paste. Al-ijtimai. Okay. Lengkap kamu tulis macam tu, maka barulah kamu dikatakan berjaya membina ayat yang tepat dan ayat yang lengkap. Barulah kamu boleh dapat markah. Begitulah bagaimana cara kamu membina ayat dengan mengaplikasikan pembelajaran yang lepas yang sudah kamu belajar sebelum ini. Okey? So, tolong siapkan tugasan 9.6. Okey? Okay, seterusnya kita tengok pula latihan 9.7. Okay, so 9.7 ni, apa yang dia minta? Dia minta kamu untuk ulang semula ayat berikut dengan menggunakan perkataan yang terdapat dalam kurungan dan ubah apa yang perlu seperti dalam contoh. So, ini pun lebih kurang sama dengan soalan sebelum ini. Dia bagi kamu kata ganti nama di dalam kurungan semua sebelah kiri ni. Gunakan kata ganti nama ni, gabungkan dengan apa? Dengan fi'il mudhari' yang ada di sini. Jadi dia kembali kepada bagaimana kamu menggunakan fi'il mudhari' di dalam ayat. Macam mana kamu mau gunakan fi'il mudhari' untuk membentuk ayat yang mudah macam ni. Di sini dia mau uji kamu bagaimana bentuk fi'il mudhari', perubahan bentuk fi'il mudhari' apabila dia bergabung dengan semua kata ganti nama yang ada di sini. Ini betul-betul sebiji macam latihan 9.6 tadi kan. Tapi di sini dia bagi contoh apa? Sini dia bagi contoh fi'il mudhari' yurafiqu. Okay, dia bagi contoh fi'il mudhari' yurafiqu.
Okey. So daripada fi'il mudhari' ini kamu ubah dia ubah bentuk dia berdasarkan kata ganti nama yang ada di sebelah kiri ni. Contoh kita tengok nombor 1 ni dulu. Okey, ayat dia yang pertama, urafiqu. Apa maksud urafiqu? Urafiqu ni maksud dia saya urafiqu melampirkan. Yurafiqu ni melampirkan. Risalata surat al-istibra, keuzuran. Surat keuzuran ataupun surat pelepasan. Pelepasan. Ini surat pelepasan. Okey. Urafiqu di sini adalah fa'il mudhari'. Macam mana dia dapat bentuk urafiqu ni? Contoh ni kenapa dia bagi urafiqu? Sebab ini adalah fa'il mudhari' yang bergabung dengan kata ganti nama ana. Mana ana kita dapat? Di sini. Itu saja. So, rujuk balik jadual perubahan fi'il mudhari' apabila dia bergabung dengan kata ganti nama seperti yang ada di hadapan ni lah. Ulang kaji balik. Ulang kaji balik apa yang sepatutnya kamu buat. Apa yang berlaku di pangkal fi'il mudhari', apa yang berlaku di hujung fi'il mudhari' apabila fi'il mudhari' itu dia bergabung dengan kata ganti nama. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Contoh di bawah ni fi'il mudhari' dia berubah menjadi turafiqu. Kenapa? Sebab ini fi'il mudhari' dia bergabung dengan kata ganti nama hiya. Okey. So, begitulah seterusnya contoh begitulah yang sepatutnya kamu buat untuk semua soalan-soalan yang berbaki di sini ni. Okey? Bina ayat, kemudian ubah fi'il mudhari' mengikut perubahan yang sesuai berdasarkan kata ganti nama yang ada di dalam kurungan sebelah kiri ni. Okey. Jadi pada para pelajar semua, tolong siapkan latihan 9.7 ini. Okey, 9.7 ini seperti mana yang telah saya terangkan sebentar tadi. Okey. Okey, jadi dengan berakhirnya perbincangan kita tentang latihan 9.7 ini, maka berakhirlah sesi penerangan tata bahasa untuk unit 9 ini. Saya harap kamu faham apa yang sudah dijelaskan dan tolong siapkan latihan ini supaya kefahaman kamu menjadi lebih baik seperti apa yang kita sudah bincangkan lah. Okey, so itu saja. Terima kasih atas perhatian. Kita berjumpa di dalam kelas yang akan datang untuk membincangkan lebih lanjut tentang soalan-soalan yang mungkin kamu tidak faham dan sebagainya lah. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera.